Assalamualaikum dan apa khabar semua? Okey, dalam video kali ini kita akan buat latihan yang kedua untuk kaedah revolve, soalan kaedah revolve ni. Okey, di mana kaedah dalam soalan kedua ini ada penggunaan tools yang lain yang akan saya kongsikan sekali. Okey, jadi di mana soalan ini kita lihat soalan ini dia menggunakan unit milimeter, menggunakan unit milimeter, di mana kita kena lukis dahulu sebelah saja, kita buat kata rentas sahaja kawasan ini, dan bahagian lubang yang kecil ini kita abaikan dahulu. Okay, di mana bahagian kata rentas ini dia hanya akan di revolve, kita akan revolvekan dia, kita akan putarkan dia pada sudut, bukan sudut lengkap, okay, pada sudut lengkap 360 tolak dengan 60 bermaksud sudut lengkap, sudut putarannya adalah 300. Okey, jadi untuk bermula kita akan buat tekan new file. Okey, seperti biasa template saya pakai ialah metric standard mm.ipt. Okey, di mana untuk soalan ini kita akan buat karakter rentas ini. Jadi saya zoom lebih sikit dekat sini lah, kita zoom untuk lebih nampak. Okey, di mana soalan ini kita boleh buat beberapa pilihan lah. Ada setengah tu dia mungkin buat bahagian demi bahagian, ada yang mungkin buat sketch ni lengkap terus, ataupun ada yang buat bentuk mengikut kefahaman anda lah, kesesuaian. Tapi yang ni saya cuba tunjuk kepada anda kaedah yang lebih mudah untuk anda nampak, iaitu saya akan buat dulu bahagian ni lah. Kita akan buat bahagian ni dulu. Okey, so di sini saya kita akan buat bentuk rectangle ni dulu. Okay, sebelum kita buat bentuk yang bahagian kompleks, kita buat rectangle yang lengkap ni dahulu, di mana kawasannya nanti dia berlubang. Bila berlubang dekat sini, kita takkan ambil dia, kita takkan lukis lengkap lah. Okay. Saya ambil dulu ni, kita buat dulu. Di sini tebalnya 20, tinggi di sini adalah, tinggi ni sampai ke bawah adalah 10 tambah 22 jadi 32, 32 tambah 22 jadi 54, dan ini ada bahagian kecil lagi sikit sini, 3 jadi 57. Okay, jadi kita start to the sketch. Kita ambil plane ini, plane XY plane, dan kita lukis bentuk rectangle kat sini. Kita buat rectangle. Okay, yang mempunyai tadi lebarnya adalah 20. Okay. Dan tinggi tadi adalah, kalau rasa malas nak kira boleh type terus, sama juga 10 tambah 22 tambah 22 tambah 3 tadi, tambah 3 pun boleh juga. Okey, jawapannya sama, dapat 57. Okey, di sini saya nak bagi dia supaya dia berada di atas lah, saya tak nak dia cross axis X ini. Kita boleh pakai coincident constraint. Okay, dengan klik pada bucu rectangle kita buat tadi, dan point pada axis, dua garisan axis ni, supaya dia snap kat situ lah. Okey, kemudian kita dah buat bahagian ini 20 di sini dengan tinggi 50 tadi. Saya nak buat pula bahagian ni. Okey, 50 dapat tengah ni 50 dengan tebalnya adalah 22. Buat satu rectangle daripada ujung ni juga. Okey, di mana tebal adalah tadi 22. Tengok sini 22 tebalnya. Kemudian yang ni kita abaikan dulu, bentuk ini kita abaikan dulu, iaitu di sini daripada tengah ke sini adalah 50. Ini ke sini adalah 50. Okey, dan satu lagi, iaitu jarak daripada atas ni ke rectangle yang kita buat ni tadi 10. Saya suka lukis benda rectangle sebab dia, kita tak pening kepala untuk supaya garisan tu tidak pada sudut tepat. Kalau kita bagi gaya line ini, kita buat satu-satu, dia mudah terdedah dengan garisan tu sengit.
Okay, jarak tadi daripada atas ke sini ialah 10. Okay, 10 kita tengok sini lah. Okay, jarak garisan ini ke sini adalah 10. Itu sebabnya saya letak sini, ke sini 10. Jangan risau yang terlebih ni, anda nak trim kemudian boleh, ataupun anda nak buat revolve ni terus pun boleh. Okay, kemudian kita kat bawah ni kita ada satu lagi saya buat terus kat sini. Kita buat terus sebab dia sudut putarannya sama. Kita buat terus. Sekejap lagi kita buat bahagian ni. Kita buat terus rectangle kat sini. Di mana saya starting kat sini rectangle. Kita lebihkan sikit. Okey, di sini tingginya 22. Okey, dan jarak dia ke sini adalah 63 dari tengah ke hujung ni adalah 63. Letak 63. Okey, kalau rasa nak trim boleh trim, kita trim lah supaya tak confusion. Saya trim ni. Okey. Kalau dia tak boleh trim, don't worry. Sebab bila kita nak putarkan nanti memang kawasan ni kita akan select semua. Trim macam tu. Dia tak boleh trim punca ni bukan sebab apa, sebab kita punya garisan ni ada dimension. Jadi sebenarnya kalau tak trim tadi pun masih boleh kita buat. Okey, dan kalau kita tengok di sini tengah ni adalah lubang. Ni lubang ni. Jadi bermaksud kita perlu buat satu garisan. Lubang ni kita abaikan seperti dalam video sebelum ini. Pasal lubang ni kita tak perlu lukis. Jadi saya ambil buat satu garisan yang separuh daripada 20 ni, iaitu 10. Kita buat satu line. Okay. Nak dapat tepat, iaitu kita tunggu keluar simbol warna hijau ni, maksud dia center kepada 20 ni lah. Kita dapat 10. Okey. Ni nak trim boleh, tak nak trim tak apa, biarkan pun boleh. Okey, jadi selesai untuk bahagian ini. Selesai untuk bahagian ni. Okey, kemudian barulah kita buat bahagian yang condong ni pula. Okey, yang bahagian condong ini kita buat dia tepat kat sini. Okey, kita kena kat sini. Kita buat bahagian atas dulu di mana dia punya di sini adalah dia bagi jarak sini kita tak tahu, tapi jarak di dalam ni poin ke poin ini adalah 16. Kita ambil poin sini dengan sini adalah 16. Okay. Sudut dia adalah 38 darjah. 38 daripada sini ke sini 38. Okay, dengan dalam ni bukaannya 7. Dalamnya 7. Dan sini adalah 7. Okey, lagi kita ada. Okay, dan kita nak bagi dia balance, sini ke sini balance, kita kena masukkan. Kita kena kira lah 22 tolak 16 ialah 6 bagi 2 kita dapat 3 atas 3 bawah, jadi kita boleh masukkan dimension. Ini kita kena kira lah untuk bagi dia tepat. Okey, garisan ni saya ingat saya ingat ni yang risau kita pakai vertical constraint ni untuk dapatkan tegak balik. Jadi memang kadang-kadang macam tu bila kita buat masukkan ukuran ni dia lari. Sebabnya penting untuk kita masukkan ukuran ni untuk mengelakkan kita punya garisan ni dia condong tadilah. 36. Okey, begitu juga tadi kita tengok 16 tolak 7 ialah kita dapat 9 bagi 2 ialah 4.5. Jadi saya ambil sini, di sini 4.5 supaya dia balance. Dia memang kena keklik sikit lah macam tu. Okey, so sini dah settle. Kalau anda nak trim sini pun boleh, tak nak trim pun tak apa, sebab nanti bila kita remove kita pilih kawasan yang diperlukan sahaja. Okey, saya ulangi sama langkah di bawah kat sini.
buat bentuk dulu. Kemudian kita masukkan dia punya dimension. Sini adalah 7 tadi. Dia sama macam atas Sudut bukaan adalah 38. Okey. Jarak dia si point ini ke sini ialah 3, sama 3. Okey. Kemudian apa lagi di sini? Ke sini adalah 16. Dan kita ada satu lagi 4,5 di sini. Poin ini ke poin ini ialah 4,5. Sebenarnya kita nak tahu kita punya sketch tu complete tak ukuran dia adalah bila kita tengok semua line kita ni jadi warna hitam. Kalau warna biru tu bermaksud ada lagi benda yang perlu kita masukkan. Macam ni dah cukup dah, tak perlu tak apa dah kalau kita nampak dia semua warna hitam. Dah complete dah ni. Okey, kalau sudah macam ni, barulah kita finish sketch dan kita buat revolve. Okay, saya pilih area sini sajalah, yang lubang ni tak payah. Okay, yang lubang ni pun tak payah. Okay, di mana axis kita? Kita ambil dari sana lah. Dengan sudut bukaan dia 360 tolak 60 tadi. Bukaan dia sini kita kurang banyak 60, maka 300 lah. 360 tolak 60 jadi 300. Kemudian kita tengok arah dia. Arah dia okey, dia putar macam tu, jadi arahnya flip. Arahnya adalah flip di sini. Okey, saya ambil flip lah Sebab soalan ni tadi dia tak nampak jelas kat mana arah dia ni sebab pandangan dia dekat sini. Kita ambil dari tepi. Okay, so ini adalah saya ambil flip lah. Bergantung kepada anda. Kalau anda punya ni nampak default adalah yang betul, boleh pilih default. Saya pilih flip sebab saya nak dia punya ni kat sini lah. Ok, kalau sudah tekan ok, maka settle lah kita punya bahagian ni. Ok, dan kalau anda tengok di sini ada lubang kat sini. Lubang ni kita tak buat lagi, selesai baru kita buat. So, untuk lubang ini kita perlu lukis bulatan di kawasan melengkung ini. So, kawasan melengkung ini kalau kita nak lukis sketch, kita tak boleh sentuh sebab dia kawasannya melengkung. Jadi kita tak boleh buat bulatan. Kita tak boleh buat bulatan dekat kawasan melengkung. Jadi untuk buat bulatan, kita lukis sketch di atas kawasan melengkung ini, kita perlukan bantuan. Iaitu kita gunakan bantuan daripada plane ni. Plane ini ada banyak jenis. Ada banyak jenis yang kita boleh pilih mengikut kesesuaian. Tapi untuk kes ini kita akan gunakan plane tangent to surface. Bermaksud dia akan tangent dengan permukaan melengkung yang tadi, dan dia akan parallel to plane. Dia akan selari dengan plane yang kita pilih. Iaitu bila kita klik pada tangent to surface and parallel to plane ni, maka ini saya ambil surface ni, surface melengkung satu. Dan parallel to plane. Kita ambil pada parallel to plane pada plane yang asal kita ada ni lah. Iaitu kita ambil yang bertentangan. Sebab kita nak buat lubang kat sini, kita cari yang manakah bertentangan dia. Bila kita klik, kita akan nampak akan keluar sini work plane 1. Akan wujud satu work plane dekat sini yang kita boleh gunakan sebagai panduan untuk kita buat sketch. Jadi saya pilih start to the sketch. Kita pilih plane ini. Baru dia nampak kat situ. Jadi sebabkan plane ini adalah tempat yang kita pilih, boleh terus klik kat sini lah. Klik dekat persilangan ni sebagai center untuk bulatan kita. Sebab kita pilih area ni tadi, jadi memang disediakan calculate untuk kita lah, dia punya jarak dia untuk dapatkan tepat. Di sini kita punya bulatan yang kecil ini dia mempunyai radius 2. Jadi kita masukkan dimension. Di mana kita nak radius. Sekarang ni ditunjuk diameter. So klik kanan, tukar kepada radius. Radius kita nak 2. Dah siap di situ. Kita finish sketch. Kita buat extrude. So di sini ada penggabungan arahan extrude dalam revolve ni, iaitu kita nak buat lubang ni tembus ke sana. Jadi kita pilih extrude. Kita pilih extrude, automatic dia akan
Cadangkan profile tersebut sebagai profile untuk kita buat lubang. Sebelum kita buat lubang, sama macam video episode sebelum ini, buat lubang kita akan pakai cut sini. Dan kita nak lubang yang tembus sampai ke belakang, kita ambil groove all ni. Jadi tembus ke sana. Klik OK untuk confirm. Okay, kalau tengok lubang telah pun dihasilkan di sini. Okay, so kita nak buat pula lubang ni supaya dekat sini. So ada dua langkah, ada dua kaedah yang anda boleh buat. Iaitu sama ada anda buat lagi macam tadi, tangent to surface and parallel to plane, ataupun kita gunakan mirror. Tapi untuk video ini saya akan gunakan kaedah yang biasa. Saya tak gunakan kaedah mirror, bukan mirror, sorry. Saya tak gunakan kaedah pattern. So kita akan belajar nanti dalam video berikutnya dalam penggunaan kaedah pattern ni akan bantu kita mudah untuk buat benda ni. Tetapi dalam video ini saya nak tunjuk pada anda penggunaan kita buat cara yang sama macam ni lah. Okay, iaitu kita buat plane lagi, tangent to surface and parallel to plane. Okay, kita ambil plane sama juga, surface melengkung, dan kali ini kita pilih plane yang bertentangan pula, yang macam ni. Okay, kemudian kita buat sketch kat sini, sketch pada plane ini. Okay, di mana bulatannya sama, iaitu bulatannya ada di persidangan ini dengan dimension dan radiusnya adalah 2 tadi, sama macam tadi lah, 2. Ini sketch dan kita buat extrude lagi. Okay, profile dipilih sini lah. Okay, cut dan groove all, kita potong habis. Klik OK untuk confirm. Okay, so jadilah bentuk yang sama macam dalam soalan. Cuma sebelum kita save file ini, kita offkan dululah workplane ini. Kita jangan buang workplane ni, kita offkan saja. Okay, bagaimana kita nak off? Kita boleh pergi dekat model browser sebelah kiri ini, ataupun kita lalu dekat workplane yang ada ni, tunggu dia highlight. Nak highlight je, jangan klik tengah ni, bawa ke hujung ni. Klik kanan, offkan visibility. Ataupun anda juga boleh klik kat sini, nampak ada ikon warna coklat ni, klik kanan, offkan visibility. Jadi dia pun di offkan lah. Jadi bahagian tersebut kita tak delete, kita jangan delete workplane ni, sebab dia adalah rujukan kita, reference kita. Sebaliknya kita offkan visibility. So itu saja untuk video kali ini, penggunaan kaedah revolve. Dan kita akan jumpa dalam video yang akan datang, iaitu kita akan lihat bagaimanakah menggunakan arahan pattern. So pattern di sini ada 4 jenis pattern, tetapi yang saya akan sentuh cuma 3 sahaja, iaitu rectangular pattern, circular pattern dan juga mirror pattern. Okay, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.